Saya ucapkan terima kasih juga kepada ahli-ahli yang berhormat, seramai 20 yang telah pun mengambil bahagian di dalam perbahasan rang Undang-Undang Keselamatan Cyber tahun 2024, iaitu Yang Berhormat daripada Bangi, Yang Berhormat daripada Pasir Mas, Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Dungun, Yang Berhormat Batang Sadong, Yang Berhormat daripada Parit, Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Padang Terap, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Kuala Krai, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat daripada Macang, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat daripada Jelutong, Yang Berhormat daripada Setiu, Yang Berhormat Ipoh Timur dan juga Yang Berhormat Puchong, dan yang last Yang Berhormat daripada Bukit Gelugor. Tan Sri Yang di-Pertua, ramai yang sebut dan juga nyatakan sokongan terhadap rang Undang-Undang Keselamatan Cyber yang dibentangkan hari ini. Dan ini menunjukkan bahawa semua ahli yang berhormat memandang serius berkenaan dengan soal keselamatan cyber di dalam negara kita, kerana keselamatan cyber ini adalah perkara yang memang penting, khususnya bergerak ke depan dengan apa yang disebut sebagai cabaran-cabaran di dalam dunia digital. Dalam masa sama, ramai yang telah pun mengucapkan tahniah kepada Menteri dan Kementerian atas usaha untuk membentangkan rang undang-undang ini. Tapi Tan Sri Yang Ketua, saya ingin menyatakan di sini dan juga merakamkan penghargaan saya kepada seluruh tim ataupun wakil-wakil daripada NAKSA dan juga daripada Jabatan Peguam Negara, Kementerian Digital dan juga agensi-agensi di bawah kawalan kementerian, kerana mereka yang banyak bertugas dan berkeras kerja supaya kita dapat membentangkan bil ataupun rang undang-undang keselamatan cyber di Parlimen Dewan Rakyat pada hari ini. Jadi ucapan terima kasih daripada saya kepada mereka. Tan Sri Yang di-Pertua, undang-undang di hadapan Dewan pada hari ini, kita lihat undang-undang yang seharusnya dibentangkan lebih awal. Kita ada sebanyak 9 bahagian dan keseluruhannya 64 pasal. Ianya menyentuh berkenaan dengan penumbuhan jawatan kuasa, dan jawatan kuasa diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga ianya terdiri daripada menteri-menteri seperti mana disenaraikan di situ. Dan juga kita ada tempat untuk pakar dilantik, juga satu timbalan pengerusi, dan juga kalau terlihat ketua eksekutif akan menjadi setiausaha jawatan kuasa tersebut. Ramai yang tanya di sini berkenaan dengan bagaimana kita boleh pastikan bahawa tugas-tugas yang disandang oleh ketua eksekutif akan kita dapat pastikan dilaksanakan dengan baik. Tuan Dipertua, kalau kita lihat kepada Seksyen 6 ataupun Fasal 6 di dalam rang undang-undang ini, jelas nyata disebutkan di situ bahawa satu daripada fungsi jawatan kuasa adalah untuk menyelia pelaksanaan yang berkesan akta ini. Jadi di dalam soal itu memang sudah tentu bahawa soal penyeliaan dan pelaksanaan rang undang-undang ini akan diterajui sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga semua ahli-ahli daripada jawatan kuasa. Tuan Dipertua, kalau kita lihat kepada rang undang-undang ini, ianya memberi fokus kepada apa yang kita sebut sebagai infrastruktur maklumat kritikal negara. Jadi fokusnya kepada infrastruktur tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara? Ianya adalah ditakrifkan di dalam seksyen ataupun fasal 4 rang undang-undang ini, dan saya baca apa yang disebut di situ supaya kita dapat fokus kepada sebenarnya apakah hasrat di sebalik pengubalan undang-undang ini dan pembentangannya dan permohonan sokongan daripada semua ahli berhormat di dalam Dewan Yang Mulia pada petang ini. Saya bacakan. Pasal 4 berkenaan perkara infrastruktur maklumat kritikal negara. Artinya, Tuan Dipertua, satu komputer atau sistem komputer yang gangguan pada atau kemusnahan komputer atau sistem komputer itu boleh membawa kesan yang memudaratkan terhadap penyampaian apa-apa perkhidmatan. Ini penting, ya. Apabila kita ada, saya ulangi, ya, kemusnahan komputer atau sistem komputer itu
boleh membawa kesan yang memudaratkan terhadap penyampaian apa-apa perkhidmatan yang perlu bagi keselamatan, pertahanan, hubungan luar negara, ekonomi, kesihatan awam, kesejahteraan awam atau ketenteraman awam di Malaysia, atau terhadap keupayaan kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri untuk menjalankan fungsinya secara berkesan. Jadi kalau kita menumpu perhatian kepada apa yang disebut dalam takrifan itu, kita boleh faham kenapa rang undang-undang ini digubal dalam cara yang ia dibentangkan pada hari ini. Kita lihat kepada sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor yang kita boleh menyatakan yang mempunyai infrastruktur yang termasuk dalam takrifan itu, iaitu infrastruktur yang mempunyai maklumat kritikal negara, yang mana sekiranya ada masalah akan memudaratkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Dan Tuan Yang Dipertua, kalau kita lihat dalam akta ini, sektor-sektor tersebut disenaraikan. Dan saya pohon kebenaran untuk rujuk kepada jadual di akhir rang undang-undang ini yang kita lihat di muka surat 50, jadual di bawah seksyen 4. Dinyatakan di sini yang cukup jelas, Tuan Yang Dipertua. Sektor infrastruktur maklumat kritikal negara, maksud dia satu, kerajaan. Keduanya, perbankan dan kewangan. Ketiganya, pengangkutan. Keempatnya, pertahanan dan keselamatan negara. Kelimanya, Tuan Dipertua, maklumat, komunikasi dan juga digital. Keenam, perkhidmatan jagaan kesihatan. Ketujuh, air, pembentungan dan pengurusan sisa. 8, tenaga. 9, pertanian dan perladangan. 10, perdagangan, industri dan ekonomi. 11, sains, teknologi dan inovasi. Jadi cukup jelas apabila kita baca takrifan yang saya baca tadi dan kita rujuk kepada apa yang disenaraikan di sini, kita dapat melihat bagaimana sektor-sektor ini sudah tentu sektor-sektor yang akan menyimpan data yang sangat penting. Dan sekiranya ada ancaman atau serangan cyber yang di dalam mana juga keadaan dapat memusnahkan sektor-sektor ini, ianya akan mempunyai kesan terhadap negara kita. Itu sebab, Tuan Dipertua, apabila kita lihat kepada rang undang-undang ini, ianya memberikan fokus kepada beberapa perkara. Pelantikan ketua eksekutif, Tuan Dipertua. Ianya diberikan tugas. Ketua eksekutif itu adalah daripada NAKSA. Ya, ianya juga dalam takrifan. Beliau ada tugas-tugas yang jelas dinyatakan di dalam undang-undang ini dan ianya juga terbentang di dalam seksyen-seksyen tertentu. Ya, dan saya merujuk dengan spesifiknya kepada seksyen 11. Ya, seksyen 11 menyatakan dengan jelas bahawa ketua eksekutif hendaklah menubuhkan dan menyegara satu sistem keselamatan cyber negara yang dikenali sebagai sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara bagi maksud menguruskan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber. Menteri boleh. Sebelum daripada itu, biar saya habiskan macam. Daripada situ, Tuan Dipertua, kita dapat melihat struktur dia di mana menteri memberi kuasa untuk melantik mana-mana entiti kerajaan ataupun mana-mana orang sebagai ketua sektor-sektor infrastruktur maklumat kritikal negara, dan selepas daripada itu ada fungsi-fungsi mereka tertentu, dan itulah fungsi-fungsi di mana kita boleh memastikan bahawa infrastruktur yang kita ada yang kita ada itu boleh diperkukuhkan supaya tidak boleh berlaku satu serangan cyber ataupun ancaman yang berjaya terhadap sektor-sektor atau infrastruktur di dalam sektor-sektor tersebut. Ya, macam. Ya, terima kasih. Ada dua, tumpat dan macam. Baik, sila. Tuan Yang Dipertua, saya tidak ada masalah macam. Okey, macam dulu, lepas tu tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Imam Menteri. Saya nak dapatkan penjelasan lanjut berkenaan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara tentang pengangkutan. Adakah ia mencakupi dengan infrastruktur kereta elektrik yang bakal kita demokrasikan di Malaysia ini dari segi gridnya, dari segi kegunaan kereta tersebut? Sebab kita tahu dalam insiden di banyak tempat di Amerika terdapat gangguan cyber ke atas program-program yang ada dalam kereta elektrik ini. Jadi apakah jawapan Menteri? Okey, terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya ingin merujuk kepada fasal 5 dan juga kepada fasal jadual seksyen 4. Di mana dalam penubuhan jawatankuasa ini disebut tentang beberapa kementerian, tetapi tidak ada kementerian berkaitan dengan kebajikan. Dalam hal keselamatan negara, mungkin orang tak nampak
kebajikan ini sebagai kesempatan. Sebagai contohnya ketika berlaku bencana yang akan terlibat dalam isu ini juga melibatkan bahagian kebajikan. Jadi sebagai contohnya dalam sektor infrastruktur maklumat kritikal negara, negeri tidak ada. Saya bagi contoh satu sistem bencana dalam negeri Kelantan untuk Bangji telah pun digodam oleh penggodam. So dalam hal ini apakah perlindungan kepada kerajaan negeri khususnya di bawah portfolio yang berada di bawah concurrent list? Sebab ini negeri tak disebut secara spesifik walaupun di dalam section 2 menyebut bahawa negeri juga terlindung daripada sebarang dakwaan. Jadi adakah bila disebut kritikal negara ini juga meliputi negeri khususnya kepada agensi-agensi dan juga portfolio yang berkaitan dengan concurrent list? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk menjawab soalan daripada Ahli Yang Berhormat Tumpat, saya buat rujukan kembali kepada takrifan. Tadi apabila kita lihat Seksyen 4, di situ cukup jelas termasuk juga kerajaan negeri, ya, di mana di bawah di situ terhadap keupayaan kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri untuk menjalankan fungsinya secara berkesan. Dan di situ kita lihat kepada sektor-sektor yang dinyatakan di situ yang menyentuh kepada aspek-aspek keselamatan, pertahanan, hubungan luar negara, ekonomi, kesihatan awam, kesejahteraan awam atau ketenteraman awam dan sebagainya. So cukup jelas bahawa dalam takrifan itu ianya terangkum juga aspek kerajaan negeri. So, saya rasa ianya cukup jelas, ya. Kemudian jawab kepada soalan Macang, ianya terpulang. Kita perlu kaji apa yang sebenarnya rangkaian dan sebagainya, because at this point in time kita sebut berkenaan dengan banyak teknologi baru. So apa yang akan berlaku sebenarnya rangkaian dicadangkan, apa yang sebenarnya kita lihat dan sebagainya, kita akan kaji. Dan ini sebab kita lihat bagaimana kita ada sektor-sektor yang diasingkan. Karena bergerak ke depan, Yang Berhormat Macang, kita semua tahu teknologi ini dia tak akan menunggu siapa-siapa. Hari ini kita lihat ada ciptaan baru. Dalam masa kita cuba faham apa keciptaan baru itu, esok ada ciptaan lain. Jadi dalam keadaan tersebut, baik kita ada ketua sektor, ya, dan sektor-sektor yang dikhususkan supaya ada selidikan dibuat sebenarnya apa yang perlu, dan kita kena fokus kepada Seksyen 4 di mana kita fokus kepada infrastruktur, ya. How do we strengthen it, make sure it's safe? Itu soal yang dibangkitkan. Itu sebab kita ada apa yang disebut sebagai tata amalan dan sebagainya yang perlu kita pastikan selamat dan at all times dengan izin up to date. Ini yang kita hendak wujudkan melalui undang-undang ini. Dan sekiranya ditetapkan tata amalan tersebut dan sebagainya, tapi tidak ada tindakan yang diambil, sekiranya ditetapkan tetapi tidak ada tindakan untuk angkat tata amalan tersebut, ia boleh menjadi satu masalah untuk entiti tersebut. Tan Sri Betul, saya amat berpuas hati dengan jawapan Menteri. Saya syorkan padu diletak bawah Kementerian Digital. Terima kasih. Saya menyambut baiklah kepercayaan yang diletakkan oleh Macang, tetapi saya rasa Pandan memang berkeupayaan untuk menguruskan padu dengan cukup baik, ya. Saya teruskan, Tuan Ketua. Saya lihat masa tidak mencukupi, jadi saya hendak sejauh mana yang saya boleh jawab soalan-soalan, tapi banyak soalan yang timbul. So, saya akan cuba sejauh mana yang boleh. Yang tidak boleh, saya minta maaf. Saya akan berikan secara bertulis. Dan Tuan Ketua, soalan-soalan berbangkit bunyinya begini. Ahli Yang Berhormat daripada Bangi tanya berkenaan dengan kementerian yang bertanggungjawab terhadap Agensi Keselamatan Negara ataupun disebut sebagai, ini NAKSA bukan NASCA, ya, seperti mana disebut oleh beberapa ahli parlimen, NAKSA pada ketika ini yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri serta kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan akta ini. Tan Sri Betul, NAKSA diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Agensi yang akan bertanggungjawab ke atas rang undang-undang ini adalah Agensi Keselamatan Cyber Negara atau NAKSA, yang merupakan agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri, dan menteri yang dipertanggungjawabkan dengan keselamatan cyber pada masa ini adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kemudian soalan-soalan daripada Ledang. Bangi dia ada 2-3 soalan lain yang berlapis dengan soalan yang ditanya oleh ahli berhormat lain. Saya akan kemukakan jawapan as we go along. Soalan daripada sahabat saya Yang Berhormat daripada Ledang,
berkaitan dengan takrifan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Adakah NCII terhad kepada entiti kerajaan sahaja atau juga Tuan Di-Pertua termasuk entiti korporat dan swasta yang lain seperti bank. Saya telah pun tadi merujuk kepada jadual. Kalau kita lihat kepada jadual yang berhormat Ledang, kita dapat melihat dengan jelas ianya lebih luas daripada entiti kerajaan sahaja. Sebenarnya ia boleh Tuan Di-Pertua termasuk entiti swasta seperti bank, syarikat telekomunikasi dan sebagainya. Ketiganya, soalan berkenaan sama ada entiti yang tidak ditetapkan di bawah fasal 17, sama ada kewajipan ataupun tidak untuk memaklumkan kepada ketua eksekutif berhubung insiden cyber, dan ketua eksekutif juga tidak punya kuasa untuk mengarahkan satu siasatan. Ini soalan yang penting. Tuan Di-Pertua, sekiranya satu entiti tidak ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, rang undang-undang ini tidak mewajibkan entiti tersebut untuk maklumkan insiden keselamatan cyber kepada ketua eksekutif NAKSA, dan ketua eksekutif juga tidak punya kuasa untuk mengarahkan siasatan. Ini kerana, dan itu sebab saya mulakan dengan menerangkan sebenarnya skop, struktur rang undang-undang. Ini kerana undang-undang ini tidak meliputi entiti-entiti yang tidak ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Jadi Tan Sri Ketua, kalau kita lihat, kalau sesuatu entiti itu adalah entiti infrastruktur yang terangkum dalam definisi undang-undang ini, ianya terikat. Tetapi sekiranya tidak, ianya tidak terikat dengan undang-undang ini. Tetapi mungkin berdasarkan kepada masalah yang kita hadapi itu, undang-undang lain akan terpakai. Kemudian bahagian 6 mengenai pemberian perkhidmatan keselamatan cyber. Soalan yang dibangkitkan, adakah selepas ini mana-mana cyber security service provider harus mendapat lesen terlebih dahulu? Berapakah jumlah cyber security service provider yang ada dan kini wujud di dalam negara? Tuan Di-Pertua, pada masa ini, data yang ada pada pihak saya menunjukkan terdapat seramai 73 pemberi perkhidmatan keselamatan cyber, namun data ini hanya dapat dimuktamadkan selepas RUU ini berkuat kuasa dan bila proses pendaftaran dan perlesenan bermula. Kemudian soalan, adakah kementerian mempunyai data beberapa banyak insiden keselamatan cyber yang terjadi akibat kegagalan cyber security service provider? Apakah justifikasi untuk kini menghendaki bahawa cyber security service provider dilesenkan? Tuan Di-Pertua, NAKSA tidak mempunyai data berkenaan dengan berapa banyak insiden keselamatan cyber yang terjadi akibat kegagalan cyber security service provider. Ya, saya nak jelaskan, make it clear, tidak mempunyai data berkenaan dengan berapa banyak insiden keselamatan cyber yang terjadi akibat kegagalan cyber security service provider. Justifikasi menghendaki pemberi perkhidmatan keselamatan cyber adalah bagi memastikan perkhidmatan keselamatan cyber yang diberikan, terutama kepada entiti, adalah supaya infrastruktur maklumat kritikal negara adalah mencapai standard yang diterima pakai di peringkat antarabangsa dalam memastikan keselamatan cyber dan keselamatan maklumat dalam persekitaran ICT terjamin dan dalam ketersediaan integriti dan kerahsiaan dengan izin dari sudut apa yang disebut sebagai confidentiality, integrity dan availability. Kemudian soal berkenaan siapakah pegawai yang akan diberi kuasa. Adakah dari kalangan kaki tangan NAKSA, SKMM atau polis? Buat masa ini Tuan Di-Pertua, kita telah mengenal pasti pegawai-pegawai NAKSA yang akan diberi kuasa sebagai pegawai yang dinamakan ataupun dinyatakan tersebut. Kemudian kita ada soalan daripada Yang Berhormat Pasir Mas. Soalan berkenaan dengan pasal 24, latihan. Soalan yang dibangkitkan ataupun dilontarkan, latihan sepatutnya dijalankan secara mengejut tanpa notis bertulis dari ketua eksekutif sebagaimana serangan cyber dalam situasi sebenar. Adalah tidak praktikal jika notis berbentuk bertulis kerana serangan boleh berlaku dalam masa sesaat saja. Kewajipan notis bertulis sebelum latihan cyber perlu dikeluarkan daripada pasal 21 dan tidak diwajibkan kepada ketua eksekutif. Tuan Di-Pertua, saya rujuk kepada section pasal 24, dan pasal 24 ini
menyatakan bahawa ketua eksekutif boleh menjalankan satu latihan keselamatan cyber bagi maksud menilaikan kesediaan mana-mana entiti infrastruktur maklumat kritikal negara untuk bertindak balas terhadap apa-apa ancaman keselamatan cyber atau insiden keselamatan cyber. Jadi kuasa diberikan kepada ketua eksekutif supaya beliau dapat menjalankan latihan keselamatan untuk maksud tertentu, untuk menilai ketersediaan mana-mana entiti infrastruktur maklumat kritikal negara untuk bertindak balas terhadap apa-apa ancaman keselamatan cyber atau insiden keselamatan cyber. Dalam konteks ini, ianya diperlukan notis. Itu sebab pasal 24(2) menyatakan ketua eksekutif hendaklah sebelum menjalankan apa-apa latihan keselamatan tersebut mengeluarkan notis secara bertulis kepada entiti tersebut berkenaan untuk memberitahu niatnya untuk menjalankan latihan keselamatan cyber berkenaan dengan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Ini bermaksud bahawa memang kita ada entiti tersebut dan ketua eksekutif hendak menilai ketersediaan entiti-entiti tersebut untuk bertindak balas terhadap ancaman. Oleh itu, sebelum kita membuat penilaian tersebut, notis perlu diberikan. Soalan kemudian ditanya apakah Malaysia akan mengambil langkah sama untuk menyambut resolusi. Yang ini penting, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkaitan AI yang dibuat pada Khamis lepas, di mana PBB telah menerima sebuah suara resolusi pertama mengenai kecerdasan buatan AI. Tuan Di-Pertua, sebagai salah sebuah negara yang telah memberi komitmen bagi memaksimalkan penggunaan teknologi digital termasuk teknologi baru muncul ataupun emerging technology, Malaysia telah menyambut dan bersedia menerima resolusi ini. Malahan Malaysia merupakan salah satu daripada co-sponsor dengan izin bersama 123 buah negara anggota PBB kepada United Nations General Assembly, resolution yang ke-78/265 yang berjudul Seizing the Opportunities of Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence Systems for Sustainable Development, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kemudian soal berbangkit, soalan yang susulan daripada itu juga berkenaan dengan kecerdasan buatan atau AI. Bagaimana RUU ini dapat mengawal sistem yang mengaplikasikan teknologi AI? Tuan Di-Pertua, rang undang-undang ini meletakkan kewajipan kepada NCII untuk melindungi aset, infrastruktur dan sistem kritikal negara dengan melaksanakan penilaian risiko secara sistematik bagi mempertingkatkan cyber security baseline dan dengan izin dalam meletakkan kawalan perlindungan terhadap sebarang teknologi yang digunakan termasuk AI. Penilaian risiko yang dilaksanakan Tan Sri Ketua boleh diaudit dalam memastikan adaptasi teknologi AI oleh NCII telah dipertimbangkan dan dinilaikan dari sudut risiko. Kemudian soalan berkenaan dengan unjuran aplikasi kewangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Ledang. Apakah unjuran implikasi kewangan bagi pengukuhan keselamatan cyber yang timbul daripada RUU ini? Tuan Di-Pertua, pengubalan Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 ini akan melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan. Khususnya, pertama, bagi tujuan meningkatkan keupayaan NAKSA melalui penambahan perjawatan bagi menampung keperluan sumber manusia bagi maksud melaksanakan Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024. Tuan Di-Pertua, saya rasa kalau kita dengar ucapan dan perbahasan semua ahli berhormat tadi, kita dapat melihat range masalah yang kita boleh hadapi di masa depan, khususnya berkenaan dengan serangan dan ancaman cyber. Banyak perkara dibangkitkan. Dan saya juga ingin menyentuh apa yang disebut oleh Indra Mahkota. Indra Mahkota pernah menjadi menteri, dan beliau faham di dalam bidang ini bergerak ke depan. Memang sudah tentu keupayaan sesuatu agensi itu perlu diperkukuhkan. Dan di situlah memang sudah tentu wujudnya perbelanjaan yang diperlukan dan sebagainya. Tetapi tahap sehingga mana dan sebagainya kita akan uruskan as we go along, Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Indra Mahkota. Kedua, bagi tujuan meningkatkan keupayaan NAKSA dengan teknologi dan sistem perlindungan terkini. Ini sangat penting. Bila kita sebut berkenaan dengan teknologi baru, kita kena lihat dengan teknologi dan sistem perlindungan terkini.
yang mampu mengesan serangan cyber yang semakin kompleks dan memantau terhadap keselamatan aset-aset kerajaan dan infrastruktur maklumat kritikal negara selaras dengan meningkatkan risiko ancaman cyber semasa. Ketiga, Tuan Dipertua, perlulah untuk kami memperkasa dan meningkatkan tahap kesedaran setiap lapisan masyarakat dan organisasi berhubung ancaman keselamatan cyber dan langkah-langkah perlindungan yang perlu diambil bagi mengurangkan risiko menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Ini berhubung kait dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Puchong tadi. Soal bagaimana kita boleh pastikan bahawa masyarakat di luar sana juga bersedia untuk cabaran-cabaran yang akan datang. Sudah tentu langkah-langkah perlu diambil dan di situ juga kita perlu melihat kepada kos yang terpakai. Tuan Dipertua, perincian mengenainya. Ini adalah perkara yang perlu dibincangkan dan akan dibincangkan secara berasingan dengan Kementerian Kewangan dan agensi dan jabatan yang berkenaan. Di dalam strategi keselamatan cyber Malaysia atau Malaysia Cyber Security Strategy MCSS, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 1.8 bilion iaitu untuk tahun 2020 sehingga 2024 dalam projek pembangunan bagi memperkukuhkan keselamatan cyber yang merangkumi pengukuhan tadbir urus, pengubalan dan penyemakan undang-undang berkaitan termasuk rang undang-undang ini, penyelidikan dan pembangunan industri keselamatan cyber, pendidikan dan program kesedaran serta kerjasama serantau dan antarabangsa dalam aspek keselamatan cyber. Ini juga menyentuh apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Tumpat sebentar tadi berkenaan dengan perlunya untuk kita bersiap saga. Pendekatan kerajaan dalam hal ini, Tan Sri Yang Ketua, adalah berpandukan kepada pendekatan yang telah diambil dalam pelaksanaan strategi keselamatan cyber Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysia Cyber Security Strategy MCSS yang dilaksanakan secara whole of society and whole of government dengan izin melalui pelaksanaan RUU ini. Kerajaan akan terus bekerjasama dengan semua pemegang taruh daripada agensi-agensi kerajaan, swasta dan juga pihak akademia. Ini sangat penting, ya. Dan juga badan bukan berkerajaan, termasuklah jawatan kuasa pilihan khas jika terdapat keperluan dan selaras dengan fungsi jawatan kuasa pilihan khas tersebut. Tuan Dipertua, isu berkenaan mekanisme semak dan imbang dalam penguatkuasaan undang-undang, terutamanya penubuhan Jabatan Keselamatan Cyber Negara ataupun JKSN dan pasal 40 berkenaan penggeledahan dan penyitaan tanpa waran. Adakah pasal ini boleh terbuka kepada salah guna kuasa? Tuan Dipertua, saya ingin merujuk kepada rang undang-undang ini untuk membuat penekanan kepada beberapa perkara. Kalau kita lihat kepada pasal 40, pasal 40 itu ianya menyatakan bahawa penggeledahan dan penyitaan itu boleh dibuat tanpa waran. Tetapi saya rasa elok juga kita lihat kepada pasal 39 sebelum 40 yang menyatakan bahawa penggeledahan dan penyitaan dengan waran. Maksudnya, dalam keadaan biasa, ianya perlu dilaksanakan menurut peruntukan pasal 39. Tapi ada kalanya di mana oleh sebab kelengahan dalam memerolehi waran geledah di bawah pasal 39, penyiasatan akan terjejas atau keterangan mengenai perlakuan sesuatu kesalahan mungkin diganggu, dipindahkan, dirosakkan atau dimusnahkan. Kemudian pegawai diberi kuasa untuk masuki premis itu dan jalankan tugas beliau tidak ada dengan perlunya waran. So itu spesifik. Dalam keadaan-keadaan di mana seseorang pegawai boleh menunjukkan ada kelengahan ataupun oleh sebab kelengahan dalam mempunyai waran geledah tersebut, masa dan sebagainya, boleh berlaku penjejasan terhadap siasatan dari sudut keterangan. Itu akan dipindahkan, rosak atau dimusnahkan. Jadi dalam keadaan tersebut, kita kena lihat bahawa walaupun disebut dalam pasal 40, penggeledahan boleh berlaku tanpa waran, tetapi ada konteks dia dan juga ada syarat-syarat yang perlu syarat-syarat yang perlu ditunjukkan sebelum ianya boleh diguna pakai. Tuan Dipertua, saya juga ingin merujuk kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong berkenaan dengan prosedur. Yang Berhormat Jelutong telah pun memetik apa yang disebut sebagai Seksyen 50/2. Tuan Dipertua, Seksyen 50 berkenaan dengan kebolehgunaan atau kebolehterimaan pernyataan sebagai keterangan. Ini adalah apa yang berlaku dalam mahkamah.
Proses dia apabila kita ke mahkamah, pihak pendakwaan mulakan dengan kes dengan memanggil saksi. Saksi-saksi tersebut kebiasaannya telah pun memberi statement ataupun pernyataan kepada polis atau pihak berkuasa semasa siasatan. Dan mereka akan ikut kekerapannya apa yang terkandung di dalam statement tersebut. Kebiasaan statement itu tidak boleh dibekalkan kepada pihak pembelaan. Tetapi kalau kita lihat kepada Seksyen 50, subsection 2 ini, cukup jelas bahawa dinyatakan bahawa apabila mana-mana saksi dipanggil bagi pihak pendakwaan atau bagi pihak pembelaan, maksudnya seluruh kes selain tertuduh, mahkamah hendaklah atas permintaan orang tertuduh itu atau pendakwa. So ianya applies both ways untuk merujuk kepada mana-mana pernyataan yang dibuat oleh saksi itu kepada pegawai diberi kuasa dalam menjalankan penyiasatan, dan ini boleh kemudian dijadikan bahan di dalam kes yang digunakan. Ini penting kerana kita nak pastikan bahawa apa yang dikemukakan semasa perbicaraan itu, sama ada ianya termasuk perkara penggeledahan ataupun tidak, ianya konsisten. Dan kalau dipikirkan bahawa seorang saksi itu tidak menyatakan yang benar, maka sekarang ada kuasa pada pihak mahkamah untuk minta supaya kita boleh periksa kenyataan tersebut. Menteri, saya ingat yang lain-lain itu bolehlah Menteri jawab secara bertulis. Sebab Menteri ada pindaan ni. Ya, saya akan ambil masa yang sangat lama. Ramai yang tanya soalan. Betul. Tapi yang lain tulislah ya. Jawab secara bertulislah. Baik. Running short of time. Ya, Tuan Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi jaminan saya kepada semua yang berhormat di sini bahawa soalan-soalan yang telah pun dibangkitkan akan saya jawab. Sekiranya tidak dibangkitkan semasa perbahasan, kalau ada soalan, boleh juga kemukakan kepada saya. Dan sekiranya ada apa-apa cadangan supaya akta-akta ini ataupun peraturan yang akan kita gubal selepas ini boleh diperkukuhkan, sila beritahu kepada kementerian saya. Saya ucapkan terima kasih kerana saya lihat semua di sini faham kepentingan untuk kita bersama-sama bawa rang undang-undang ini, dan Tuan Dipertua, untuk perkara-perkara lain saya minta izin supaya saya boleh berikan jawapan secara bertulis kepada semua yang berhormat. Hanya perkara yang last, isu yang dibawa oleh yang berhormat Bukit Gelugor tadi, ada usul berkenaan dengan pindaan perkataan tersebut, tapi saya akan handle tu. berikan kepada yang timbalan yang Tan Sri Ketua untuk membuat pengumuman itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Besarnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang setuju, kata setuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan mengadakan peruntukan bagi penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara, kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan entiti Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara, dan pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara untuk mengawal selia pemberi perkhidmatan keselamatan cyber melalui pelesinan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Majlis Lanjutan Kuasa. Setiausaha. Pasal-pasal 1 hingga 57. Pasal-pasal 1 hingga 57 jadi sebahagian daripada... Tuan Speaker, saya nak sentuh ada dua pasal saja. Okey, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Ada 64 pasal dalam RUUD. Memang bagus. Disokong, ada pujian. Ya. Tapi ada dua saja yang ada kemuskilan bagi saya. Yang pertama ialah pasal 2/2. Saya baca di sini. Tiada apa-apa pun jua dalam akta ini boleh menyebabkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah akta ini. Saya rasa ini tidak sesuai Tuan Pengerusi, ya. Ini seolah-olah kita membagi keadaan yang kebal kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sedangkan kita hendakkan satu keadaan yang transparan, bertanggungjawab. Bila kerajaan isytiharkan darurat misalnya, Baginda Agung yang
lakukan proklamasi. Itu pun boleh dicabar di mahkamah. Mengapa pula yang undang-undang keselamatan cyber ini kerajaan pusat dan kerajaan negeri dibagi immunity pula. Jadi tolong tengok ini kepada Yang Berhormat Menteri. Dan yang kedua, berkenaan pasal 59. Saya baca di sini secara ringkas, Tuan Pengerusi. Pasal 59 ini, tanggungan seseorang bagi perbuatan orang lain. Maknanya, jika mana-mana orang boleh dikenakan apa-apa hukuman atau penalti di bawah akta ini, bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran oleh pekerja, oleh ejen, oleh pekerja-pekerja lain, maka orang itu boleh dikenakan hukuman atau penalti. Jadi Yang Berhormat Menteri yang mempunyai latar belakang undang-undang yang luas dan arif, ini tak boleh. Kesalahan di bawah rang akta undang-undang keselamatan ini nanti bukan kesalahan tort. Ini jenayah di bawah kanun keseksaan, penal code. Maknanya yang akan mendakwa nanti ialah pendakwa, timbalan pendakwa raya, ya, prosecution. Jadi sedikitlah ya, kalau kesalahan ini dibuat oleh pekerja ejen, dia punya mens rea, apa pemikiran itu, dan dia punya actus reus dia, perbuatan dia itu dilakukan oleh ejen atau pekerjanya. Takkanlah pegawai yang di atas itu yang akan bertanggungjawab. Jadi saya bimbang, Yang Berhormat Menteri, perkara ini boleh dicabar di mahkamah. Soal undang-undang ini dalam seksyen yang tertentu itu tidak berperlembagaan, unconstitutional. Dan seksyen itu bersifat ultra virus dan bercanggah dengan Evidence Act, bercanggah dengan CPC, Kanun Acara Jenayah. Jadi saya mohon, kalau boleh dipindah-pindahlah. Kalau boleh dibuang, dibuanglah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Baik, sila Menteri. Tuan Pengerusi. Sorry. Sorry. Yes. Minta maaf. Saya Silakan. minta. Oh ya. Ini saya nak minta penjelasan pendek saja daripada Menteri sebab ini soal lantikan-lantikan. Fasal 22 juru audit, fasal 28 ada prasyarat, kemudian fasal 38 ada berkaitan dengan seorang pegawai kuasa penyiasatan. Jadi lantikan ini teknikal. Saya berbalik kepada soalan saya tadi. Siapa yang provide the technical assistance dan yang saya tanya tadi dengan peranan Cyber Security Malaysia. Pucung sekali Ya, saya hanya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri berkenaan dengan fasal 35(4) di mana kita tengok insiden, apakah insiden keselamatan cyber. Ya, mengikut apa yang saya fahami daripada fasal ini adalah di mana pemilik ataupun mereka yang mengendali infrastruktur maklumat kritikal, jika mereka tidak mengambil langkah yang disyorkan oleh kerajaan, maka ia adalah satu kesalahan dan di mana dendanya ialah tidak melebihi RM200,000 dan juga dipenjara selama tempoh yang tidak melebihi 3 tahun. Soalan pertama adalah, adakah hanya pemilik infrastruktur yang akan ada kesalahan, hackers yang hack ke infrastruktur itu tak ada kesalahan. Yang kedua, tadi di perbahasan dasar saya telah pun katakan bahawa actually cyber security boleh melibatkan nyawa. Adakah hukuman di 35(5) itu setimpal kalau melibatkan nyawa? Sila Menteri, sekali akan jawab. Minta maaf, Pucung rujuk kepada fasal berapa tadi? Kerana ada banyak fasal. 35(4) 35(4) dan 5. Ya, saya akan
Ya, Tuan Yang Ketua, saya akan beri jawapan bertulis berkenaan dengan perkara ini. Sebenarnya jawapan dia di dalam seksyen tersebut, tapi saya akan berikan konteks dia. Tidak ada masalah. Dua perkara yang dibangkitkan. Sebenarnya soalan yang ditanya oleh Indra Makota itu saya ada dalam ucapan saya. Saya tadi dia bangkitkan, Yang Berhormat bangkitkan juga. I'll give it to you in writing as well. It's quite long and it's technical. Berbalik kepada Pak Seri Gudang. Dua perkara. Pertama sekali berkenaan dengan aspek seksyen 59. Yang Berhormat Pak Seri Gudang, saya faham khawatir ni perasaan Yang Berhormat kerana peruntukan ini. Tapi Yang Berhormat bila sebut berkenaan dengan tort dan jenayah, kita kena berbalik kepada artikel 145/3 Perlembagaan Persekutuan. Di situlah kuasa untuk mendakwa dan sebagainya. Dan sekiranya ada pendakwaan, maksudnya ada pertuduhan dan sebagainya. So kita berbalik kepada keadaan di mana fakta-fakta akan menunjukkan kepada satu keadaan yang membolehkan satu kes dibawa. So bukan sekadar tort seperti mana yang dinyatakan. Kalau kita, saya faham apa yang disebut tadi, ianya berkenaan dengan kuasa jenayah in a criminal trial. So we come back to article 145. Dan sebelum satu keputusan dibuat untuk mendakwa dan sebagainya, siasatan akan dibuat dan ianya keputusan akan dibuat berkenaan sama ada ataupun tidak. Ianya adalah satu kes yang terangkum dalam seksyen 59. So we still have to go through that process. Yang Berhormat Pak Seri Gudang. Kedua, Yang Berhormat Pak Seri Gudang, kalau kita lihat pada seksyen 22, seksyen 22 itu tidak memberikan immunity keseluruhan. Seksyen 22 itu menyatakan dengan cukup jelas tidak boleh didakwa di bawah akta ini. Di bawah akta ini. Maksudnya ada peruntukan lain yang boleh terpakai. Dan seperti mana saya sebutkan dalam ucapan pembukaan awal pagi tadi, saya ulang, it's not very long, Tuan Ketua. Dari segi pentadbiran kerajaan, pematuhan mana-mana peruntukan undang-undang bertulis akan sentiasa dipantau dan dititikberatkan. Kerajaan akan mengambil segala langkah yang perlu untuk pastikan bahawa peruntukan undang-undang ini dipatuhi sepenuhnya oleh agensi-agensi bawah kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Oleh itu, walaupun rang undang-undang ini memperuntukkan pengecualian kepada kerajaan dan persekutuan dan negeri daripada didakwa di mana-mana kesalahan di bawah rang undang-undang ini tidak bermakna bahawa kelonggaran diberikan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam melaksanakan peruntukan rang undang-undang ini. Peruntukan yang serupa juga wujud di dalam akta rang undang-undang yang lain. So ini satu perkara yang memang dibangkitkan, kita telah pun kaji. There are other provisions that apply, but dari sudut pelaksanaan itu bukan di bawah peruntukan akta ini. Tapi ada peruntukan lain yang terpakai kepada penjawat awam dan sebagainya yang sekiranya dilanggar boleh diguna pakai, Yang Berhormat. Okey, terima kasih Menteri. Pasal-pasal 1 hingga 57 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Silakan Saya Ustaz. Pasal 58 pindahan